Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung lagi dengan muka surat. Hari ni pun tak banyak cikgu nak ni je. Awak tengok cikgu punya video dan awak salin balik sahaja Okey, muka surat 131. Okey, hari ini Khamis 30 September 2021. Okey, hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak menyatakan menyatakan laju seragam daripada graf Daripada graf kita boleh carilah laju seragam dan juga tempoh masa laju seragam tersebut. Okey, kita tengok contoh yang ni. Okey, di manakah bahagian laju seragam? Okey, tengok paksi Y kat sini dan sini paksi X. Okey, paksi X masa dan paksi Y adalah laju. Okey, bermula daripada kosong di sini. Okey, sehingga saat ke-5. Daripada sini ke sini daripada kosong sehingga saat ke-5, laju dia daripada kosong dia bertambah meningkat menjadi 13 kat sini. Okey, kemudian selepas itu pada tempoh masa 5 sehingga 16 saat, okey, lajunya kekal sebanyak 13 meter per saat. Jadi, laju kawasan yang mendatar ini kita katakan dia sebagai laju seragam. Okey, berapa nilai dia? Iaitu 13. Okey, kemudian tempoh masa. Macam mana kita nak dapatkan tempoh masa laju seragam? Okey, tempoh masa laju seragam adalah daripada saat ke-5 sehingga saat ke-16. Jadi, apa awak perlu buat adalah 16 tolak 5. Awak akan dapat 11 saat. Okey. So macam tu je. Okey, mudah sahajalah. Okey, untuk dua soalan ni. Okey, kemudian kita tengok contoh satu lagi, iaitu sama juga dia nak cari laju seragam juga. Okey, first kali awak kena kenal pasti paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X adalah masa, okey, dalam saat, dan paksi Y adalah laju. Bila paksi Y adalah laju, jadi awak boleh terus dapat laju seragam. Okey, seperti tadi juga soalan dia nak laju seragam. Okey, awak boleh tengok kawasan graf yang mendatar. Okey, graf mendatar. Okey, bila graf mendatar, dia bermaksud laju seragam. Pada paksi Y laju, jadi dia akan bermaksud laju, dia memberi maksud laju seragam. Okey, so berapa nilai laju seragam dia? Tengoklah kawasan yang mendatar, iaitu 20. So terus tulis 20. Okey, tempoh masa pula daripada saat ke-10 sehingga saat ke-20. Jadi 20 tolak 10, so awak akan dapat 10 saat. Okey, kita tengok soalan A. Okey, soalan A, tengok X adalah masa dalam saat, Y adalah laju. Okey, jadi bolehlah dapatkan dia nak yang pertama. Okey, laju seragam. Okey, laju seragam. Jadi awak bolehlah dapat dekat sini lah. Okey, 42. Okey, meter saat negatif 1. Tak tulis unit pun tak apa. Okey, yang kedua adalah tempoh masa. Okey, tempoh masa adalah daripada saat ke-10 sehingga saat ke-30. So awak akan dapat 20 saat. Okey, macam tu juga dengan B. Okey, paksi X adalah masa, paksi Y adalah laju. Okey, jadi sinilah kawasan laju seragam, dia mendatar. Okey, so laju
seragam sama dengan 6 meter saat negatif 1. Okey, tempoh masa yang diambil. Okey, tempoh masa untuk laju seragam adalah daripada 0 sehingga 8. 8 tolak 0, awak akan dapat 8 saat. Okey. Okey, kita tengok graf yang kedua. Soalan yang kedua, soalan C dan soalan D, contoh yang kedua. Samalah, okey. Paksi X adalah masa dan paksi Y adalah laju. Okey, jadi kita carilah kawasan yang mendata. Okey, kawasan yang mendata awak akan dapat laju seragam. Okey, so tengoklah nilai dia pada paksi Y. Laju seragam. Okey, so laju seragam dia adalah 22 meter saat negatif 1. Okey, yang kedua adalah dia nak tempoh masa. Okey, so tempoh masa kawasan mendata adalah 6 sehingga 10. Jadi tempoh masa dia 10 tolak 6, awak akan dapat 4 saat. Okey, dan untuk D pula, okey, kita tengok kawasan mendata. Jadi laju seragam adalah 24 meter saat negatif 1. Okey, yang kedua adalah tempoh masa, iaitu daripada 8 sehingga 14. So 14 tolak 8, awak akan dapat 6 saat. Okey. Kemudian kita tengok pula soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 dia minta awak cari kadar perubahan laju. Okey, kita tengok contoh. Bagaimanakah dia mencari kadar perubahan laju? Kalau tadi kita dapat kawasan yang mendata adalah laju. Okey, laju seragam. Tapi sekarang ni kita nak cari kadar perubahan laju. Okey, bila kadar perubahan laju, awak tengok di kawasan yang lajunya berubah. Okey, yang ni lah, di sinilah. Okey, laju dia meningkat. Okey, ataupun meningkat atau menurun. Okey, meningkat ataupun menurun. So itu bermaksud kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju juga membawa maksud pecutan. Kenapa cikgu kata pecutan? Okey, kerana lajunya bertambah. Okey, bila lajunya bertambah, dia ada pecutan. Okey, tapi kita ada satu lagi, iaitu nyah pecutan. Okey, nyah pecutan berlaku apabila ada perubahan laju daripada laju yang tinggi kepada laju yang rendah, ataupun kenderaan tersebut atau objek tersebut dia memperlahankan pergerakan. Okey, so kita panggil dia sebagai nyah pecutan ataupun pecutan bernilai negatif pecutan. Pecutan bernilai negatif. Okey. Okey, kita tengok untuk nyah pecutan macam mana dia nak cari. Okey. So nyah pecutan kena cari. Okey, dia kata kat sini biasanya dia akan bagi, tengok soalan dia, kadar perubahan laju dalam 7 saat yang pertama. So 7 saat yang pertama daripada 0 sehingga 7. Okey, jadi dekat kawasan ni lajunya bertambah. So adalah perubahan laju. Okey, bila macam ni awak kena carilah Y1, Y2, Y1, X2, X1. Okey, jadi kena tahulah dia punya titik dekat sini. Koordinat dia dekat sini. Okey, koordinat yang pertama 0, 0 dan koordinat yang kedua 7, 70. Okey. Cikgu ubah tempat dia. Okey, 7, 70. Kenapa cikgu kata 7, 70? Okey, paksi X 7 dan paksi Y dia 70 dekat sini.
Okay, so bila kita dah ada koordinat, kita dah ada dua koordinat. Macam ni cikgu tulis. Okay, 0, 0 dan juga 7, 70. Okay, so 1x1, y1, sini x2, y2. Jadi bolehlah isi dalam formula ni. Okay, inilah. Kita dah isi dekat situ. Okay, so bila dah isi 70 tolak 0 bahagi 7 tolak 0. So 70 bahagi 7 awak akan dapat 10. Okay, mari kita tengok latihan. Okay, soalan. Okay, dia kata kadar perubahan laju dalam 5 saat yang pertama. So daripada sini ke sinilah. Okay, dia minta titik. Okay, so titik yang pertama di sini iaitu 0, 0. Dan titik yang kedua di sini iaitu 5 dan 35. Okay, 5 dan 35. Jadi macam mana kita nak kira kadar perubahan laju? Okay, y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okay, y2, katakanlah sini x1, y1. Awak label Okay, x2, y2. Okay, so y2 35 tolak y1 0 bahagi x2 5 tolak x1 0. So 35 bahagi 5, 5 kali 1, 5 kali 7. 7 kali 5. Okay, 5 kali 7. So jawapan dia adalah 7 meter saat negatif 2. Ataupun 7 sahaja pun boleh. Unit tak perlu tulis unit pun tak apa. Tak perlu tulis unit pun tak apa. Jadi jawapan dia 7 sahaja pun boleh. Okey, diterima. Okey, kita tengok pula yang B. Sama juga dia tanya kadar perubahan laju untuk 12 saat yang pertama. So ini ada perubahan laju, yang ini kawasan mendata. Okey, mendata dia laju seragam. Bila laju seragam dia tak adalah perubahan laju. Di sinilah ada perubahan laju dekat sini laju daripada 0 sehingga 12. So titik yang pertama 0, 0 dan titik yang kedua 12, 25. So y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okey, x1, y1, x2, y2. Okey, 25 tolak 0 bahagi 12 tolak 0. Okey, so tekan kalkulator, awak akan dapat 2.08. Okey, 2.08. Kalau nak tulis unit, tulislah unit. Kalau tak perlu pun tak apa. Okey. So itu sahaja cikgu nak awak mahirkan yang ini, 6 soalan ini untuk laju seragam dan juga kadar perubahan laju, ataupun nama lain dia iaitu pecutan. Okey. Yang atas ni laju seragam, yang bawah ni adalah pecutan. Ni adalah laju seragam. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.